Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, memanjatkan syukur kehadrat Allah setinggi-tingginya di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, yang mana masih lagi memilih kita untuk sentiasa berada di dalam ketaatan. Apakah ketaatan yang utama itu adalah ketaatan untuk kita belajar menjadi hamba Allah melalui jalan menuntut ilmu. Itu tuntutan. Dalam amalan ni, menuntut ilmu itu amalan. Jadi amalan menuntut ilmu itu mengatasi amalan-amalan yang lain. Talabal ilmu faridatan ali kulli muslim. Kerana apa? Amalan tanpa ilmu itu rosak. Ilmu tanpa amal itu fasik. Samalah. Maka berilmu tanpa amal. Kalau beramal tanpa ilmu sama. Kita bimbang rosak, malah sesat. Bila dah ada ilmu tanpa amal, maka binasalah dia. Jadi alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali kita bersiaran pada malam ini. Alhamdulillah. Kita insya-Allah mohon kepada Allah Ta'ala untuk terus diberikan kekuatan, bantuannya untuk sentiasa melancarkan kuliah kita ni, pengajian online ni insya-Allah dengan kudrahnya, biqudratillah, untuk membantu kita untuk sentiasa diberikan kelapangan masa untuk terus istiqamah dari awal kita yang mana dah mula mengikuti dari awal PKP, awal-awal tu PKP, sehinggalah sekarang ni dah PKPP. Dan tadi Menteri kita, Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dah umumkan masjid di wilayah semua dah boleh buka. Walaupun boleh buka masih tetap tertakluk pada SOP. Di Selangor saja masih tertakluk lagi dengan tuanku. Mungkin ada yang sebaiknya lah. Kita bersangka baik saja insya-Allah. Dan daripada awal PKP sampailah sekarang, masuk dah ke mungkin 4 bulan lebih dah kot. Jadi kita mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus istiqamah lah. Dan ini menjadi titik tolak untuk kita terus mendalami ilmu di saat kita sedang berada di dalam musibah. Dalam satu kenyataan saya tulis, di saat musibah kita tidak mampu bermuhasabah, maka di saat senang kita akan musnah. Di saat musibah kita tidak mampu bermuhasabah, maka di saat senang kita akan musnah. Senang ni maknanya ketika dikeluarkan daripada musibah. Sebab kalau kita rujuk kepada kehidupan ni tiada yang kekal. Kalau susah tidak kekal susah, dia akan jadi senang. Senang tidak kekal senang, jadi susah. Dia ibarat siang dan malam, bersilih ganti. Jadi di saat musibah kalau kita tidak mampu bermuhasabah, maka nantikan kemusnahan di saat kita senang. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana kita kadang-kadang dah berusaha hidup ni, sidang jemaah mata Allah SWT. Kita dah berusaha dah.
kita dah berusaha sebenarnya. Bila kita berusaha, kemudian tidak seperti apa yang kita usahakan tu, kita jangkakan, jadi lain. Jadi rosak. Malah berubah menjadi malapetaka pula tu. Kenapa? Dulu senang, jadi susah balik. Maka kita kena faham bahawa mungkin ada sesuatu yang kita kena perhatikan. Ya, Tuan Naim Razuki daripada PKP Burung Gagak. Allah Akbar. PKP Burung Gagak lagi. Betul. Daripada dengan gunakan fasiliti yang ringkas je. Dengan handphone je. Untuk pengetahuan sebenarnya Muhammad Allah SWT. Saya nak cerita kronologi live ni. Asalnya daripada sahabat masjid. Tuan Haji, Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa nama. Sahabat masjid, USJ. Saya lupa nama. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama? Jadi sahabat masjid ni yang mengajak telefon saya waktu tu first PKP. PKP je, masjid ditutup. Bila masjid ditutup, maka waktu itulah ditelefon untuk melakukan, buat online, live melalui masjid, sahabat masjid. Okey. Maka waktu itu menggunakan fasiliti beliau lah. Menggunakan fasiliti beliau. Dan lepas pada itulah, kemudian kita buat dari dekat sekolah. Ni saya cerita malah nak cerita kronologi lah ni. Nak cerita kronologi. Cerita. Okey. Baik, jadi lepas pada tu, Tuan Haji pemilik pada sahabat masjid USJ tu tak dapat meneruskan online. Bila tak dapat meneruskan online, maka ditakdir Allah Ta'ala saya kena uruskan sendirilah online tu. Gunalah dengan fasiliti handphone yang ada. Dengan handphone lah tu zaman PKP Burung Gagak tu. Buat kat sekolah saya tu. Dan alhamdulillah tengok Allah bantu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti USG Group yang kreatif dari dulu. Ya. Sahabat masjid online tu Puan Atikah. Ya, Tuan Haji Yaakob. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allah bagi ingat, Allah bagi lupa. Baik Tuan Haji Yaakob. Beliaulah yang mengusahakan sahabat masjid online USG. Cetusan daripada beliau lah. Yang mana sebelum ni di rakaman saya banyak diambil oleh Akhi Firdaus. Saudara Akhi Firdaus. Akhi Firdaus ni online majlis ilmu. Dia yang mana tu top gun punya ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Jadi, betul. Sembang santai soal jawab online masa tu pakai wajah hijau. Benar, Tuan Abdul Wafi. Itu saudara Akhi Firdaus. Beliau lah yang bertanggungjawab. Yang memperkenalkan. Saya tidak pun untuk online ni sebenarnya. Jadi beliau kata, Ustaz, buat online Ustaz. Lepas kuliah kita ada kuliah. Itulah dia start. Kemudian sambunglah waktu PKP, terhenti. Tuan Haji Yaakob pula. Dan sehinggalah sekarang, tengok. Walaupun dalam keadaan musibah kan. Tapi akhirnya Allah dedahkan saya dengan dunia online ni lah. Dengan fasiliti yang makin bertambah ni, Masya Allah. Dan di sini kita lihat bahawa tiada penguncupan di dalam kerja dakwah ni tidak akan menguncup. Allahu Akbar. Dia tidak akan menguncup. Dia akan sentiasa berkembang. Sehinggalah kita akan berjumpa di syurga yang mana tiada pengakhiran. Allahu Akbar. Di syurga adalah kenikmatan yang tanpa batasan. Tak ada had. Jadi sedang penonton sedang mata Allah SWT. Baik, terima kasih Alhamdulillah kepada yang Allah bukakan hati untuk mengikuti Puan Sheila Hussein. Ini semua gerak Allah Ta'ala. Sebab perbahasan kita ni adalah perbahasan tentang kehidupan. Dan ini kajian tentang Al-Quran. Sebab ada yang duk faham bahawa kajian kehidupan ni bukan pengajian ilmu Al-Quran. Dah. Ini pengajian ilmu Al-Quran sebenarnya. Apa yang kita bahaskan melalui perbahasan, apa yang saya bawa ni semua pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perkataan daripada diri sendiri. Tak ada. Semua kalam bertekalan kebenaran. Sebab tu saya letakkan tiada bersandarkan pengalaman. Tak boleh. Sebab Al-Quran bukan pengalaman. Al-Quran itu kebenaran. Furqan. Dia adalah membezakan hak wal batil. Jadi kehidupan kita mestilah membezakan hak dan batil. Mesti bersandarkan pada Al-Quran. Cuma saya tak tulislah kelas pengajian Quran. Saya tak tulis kelas pengajian Quran. Saya tulis kelas pengajian kehidupan.
Sebab saya nak cuba bawa, sebab guru saya yang bersyarahkan tentang Al-Quran, First Scientific World, ialah perbahasan Quran yang ada, yang mana mengkaji Al-Quran sehingga keluar satu formulasi sains. Sains. Formulasi sains tu keluar. Dan beliau meletakkan supaya untuk meletakkan perbahasan kehidupan ataupun Al-Quran ini diterjemahkan dalam konteks kehidupan. Itulah maka dengan izin Allah saya bawa. Benar, Al-Quran itu kebenaran. Kelas pengajian kehidupan. Saya tak tulis kelas pengajian Quran. Sebab nanti duk faham kelas pengajian Quran itu Quran yang kita duk faham mashaf saja. Tapi bila mari kehidupan, kita tidak lekatkan kita dengan Al-Quran. Tapi apabila saya bawa kehidupan pengajian hakikat kehidupan, bila sebut hakikat, maka itu bersandarkan kepada wa qulil haqqu mir rabbikum, surah Al-Kahfi ayat 36, wa qulil haqqu mir rabbikum. Sesungguhnya kebenaran itu daripada Allah. Jadi hikmah hanya berlakunya PKP. Tadi ada Puan Atikah tadi kata COVID ini ujian ke musibah. Malam ni kita bincanglah. Sebab Allah SWT mendatangkan sesuatu perkara itu padanya itu serentak dua-dua sekali. Boleh jadi musibah tu boleh berubah menjadi bala atau pahala. Musibah ni semua kena musibah. Musibah tu yang bermaksud apa yang menimpa. Apa yang menimpa. Nampak? Jadi musibah kalau tidak membawa kepada Allah, maka dia akan rebah. Dia akan jadi bala. Dia akan jadi bala. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Dia akan jadi bala. Sebab tu bila kata musibah, dia belum menjadi rebah lagi. Ujian belum menjadi bala lagi. Bila jadi bala, ni kita akan kupas malam ni. Jadi alhamdulillah sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Masih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam ni. Maka pada malam ni, pada muka surat 39 edisi lama. Kitab edisi lama. Edisi baru, muka surat berapa? Saya link dia dah hilang. Kitab dalam ni. Cuba tengok. Siapa ada kitab muka baru 40, muka surat 50 tak silap. Dan malam ni kita membincangkan tentang nak baca Quran. Dia bukan Tuan Azman. Nak baca Quran, nak tenang. Macam mana? Pencerahannya bukan sedikit, panjang. Apa yang kita bincang dalam hakikat kehidupan itu membawa pada ketenangan insya-Allah. Sebab bacaan ini dengan hati. Bacalah itu dengan hati. Al-Quran itu rukun iman. Dia bukan rukun Islam. Bila rukun iman, dengan apa iman? Iman bermula dengan apa? Hati. Iman bermula dengan hati. Tasdiqu bil qalbi. Nampak? Sebab tu perbahasan kita tu siddiq. Jadi baca Quran itu bukannya dengan mata kepala. Baca Quran itu adalah dengan mata jiwa. Mata jiwa. Baca Quran itu dengan mata jiwa. Pak Su, alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ni Allah rezekikan untuk kita bersiaran. Alhamdulillah. Baik. Jadi sambung. Jadi Al-Quran itu dengan mata jiwa. Jiwa. Jadi bila kata dengan mata jiwa, makna kata apa? Maknanya kena selesaikan masalah jiwa dulu, barulah boleh melihat Al-Quran itu dengan kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2 hingga ayat 5 yang kita selalu baca. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab. Mushaf Al-Quran tu zalikal kitabu la raiba fi. Bukan untuk orang yang ragu. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Maknanya sebelum nak pegang Al-Quran, nak baca Al-Quran, itu mesti hilangkan keraguan. Makna kata, kalau tengok kronologi Al-Quran diturunkan. 23 tahun Al-Quran diturunkan secara berperingkat daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Baitul Izzah ke bumi ni maknanya disebarkan. Nabi SAW 23 tahun menyebarkan Al-Quran tu. Maka kalau kita ni dah 30 juzuk dah lengkap dah. Nampak? Para sahabat belum lagi dapat kalam ataupun belum dengar lagi apa yang Nabi sampaikan daripada Al-Quran kalamullah. Dah yakin dah. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Percaya dah.
kita kalau nak baca Quran, itu mesti kena sebelum baca yakin dah. Apa saja daripada Quran, aku percaya. Apa saja. Without prejudice. Nampak? Without prejudice. Sahabat dengar tentang ayat Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu setiap perkara yang baik dikira, setiap perkara buruk dikira pensan, sahabat. Sebab takutnya kepada Allah Ta'ala. Ya, nampak? Jadi maknanya, nak dibangunkan itu mata jiwa. Jiwa bermula dengan Allah. Sebab tu ayat pertama daripada surah, lepas tu Al-Fatihah menjadi ayat yang pertama. Itu kan dengan Bismillah. Dengan nama Allah. Dan rukun iman kan beriman dengan Allah. Jadi sebelum nak mulakan pembacaan ataupun nak menyingkapi rahsia-rahsia Al-Quran, itu mestilah dengan Allah. Bukan dengan kefahaman kita. Sebab tu Al-Quran bukannya main, aku rasa, bukan main rasa-rasa. Aku ingat kan, dia tak ada main ingat, dia tak boleh main-main dalam perbahasan Quran. Tak boleh. Tak ada. Penghayatan Quran itu mesti datang dari jiwa yang sami'na wa ata'na. Jiwa yang beriman kepada Allah walaupun belum baca Quran lagi. Tulisan. Tak baca lagi, tapi kita dah beriktikad. Apa sahaja dalam Quran tu Ustaz, saya percaya. Jadi, percaya. Apa sahaja dalam Quran, percaya. Sebab itu dalam perbahasan kehidupan, betul Al-Quran itu turun, dia ada cerita asbabun nuzul. Ada masalah, kemudian ayat Al-Quran turun. Betul Al-Quran dimulakan dengan nama Allah. Bismillah, Bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Nampak? Bila kata dengan nama Allah, maka bila kata dengan nama Allah, bermakna mestilah dengan Allah. Dengan Allah. Maka bagaimana kita nak mendapat keyakinan dengan Allah pun ragu-ragu. Sebab tu perbincangan itu mesti dengan akidah. Bermulanya dengan perbahasan keimanan, tauhid. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi sebab itu kalau kita lihat, dalam perbincangan kehidupan ini, saya letakkan bagaimana kita susun balik perbahasan supaya daripada Tuan Azman tadilah, Tuan Azman, bagaimana supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Tak ragu-ragu. Dia kalau tak nak ragu-ragu dengan Al-Quran, dia kena jangan ragu dengan Allah terlebih dahulu. Itu akidah. Jangan ragu dengan Allah. Okey. Okey. Baik. Okey. Baik. Sebab tu sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Apa saja Al-Quran ke, Nabi ke, apa saja mesti bermula dengan Allah. Sebab tu kita mulakan dengan Iqra' kan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nampak? Itu wahyu yang pertama turun. Wahyu yang pertama turun itulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya Tuan Azman kami, benar. Alhamdulillah, sama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bukan baca Quran. Bukan baca Quran yang duk kita faham sekarang ni, duk baca tulisan. Sebenarnya Quran itu kalam Allah. Bukan tulisan, tetapi kalam. Kalam Allah ini diterjemahkan melalui tulisan. Ada kalam Allah yang tidak tertulis. Seperti penciptaan langit bumi. Itu kalam Allah. Tapi dalam bentuk ciptaan. Sebab tu Allah kata dan surah Al-Alaq ayat 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh alam. Jadi alam ini adalah kalamullah juga.
Al-Quran itu kalamullah. Dia bukan makhluk ya. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Nampak? Jadi bermula dengan Allah. Jadi bila kita bahaskan tentang kehidupan, perbahasan kehidupan, bermakna kita nak menghilangkan keraguan lah. Sebab Allah suruh, daripada surah Al-Alaq ayat 1 tadi, Allah suruh kita baca dengan nama Allah melalui kehidupan. Dengan kehidupan ni. Dan kita kena faham bahawa bila kita nak kaji sesuatu perkara, mesti juga dengan kalam Allah, bukan dengan kalam kita. Ingat, itulah Allah suruh tengok balik. Baca dengan nama Allah. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi, dalam perbahasan kita pada malam ini, muka surat 50. Tu. Hakikat ujian dan masalah. Hakikat ujian dan masalah. Baik, apa kaitan dengan siddiq ni Ustaz? Apa kaitan dengan siddiq? Apa kaitannya dengan siddiq? Kaitannya adalah untuk melihat sejauh mana keimanan seseorang itu. Sebab siddiq berkaitan dengan iman. Siddiq berkaitan dengan iman. Siapa Quran tu? Aku ambil kecil. Sebagai contoh, sidang jemaah mata Allah SWT, boleh dalil tambahan, boleh rujuk surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 2, ayat 3. Boleh rujuk surah Al-Ankabut ayat 2, ayat 3. Apa kata Allah SWT? Ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Jadi ujian itu berkenaan dengan keimanan. Ujian itu berkenaan dengan keimanan. Siddiq berkaitan dengan iman. Benar. Siddiq itu sebab takrif iman itu adalah tasdik. Membenarkan. Siddiq itu kan jujur, benar. Benar, jujur ni tentang apa yang kita nak benar. Apa yang benar? Yang benar hanya Allah. Yang benar hanya Allah. Sebab itu dipanggil risalah kebenaran. Risalah tauhid. Jadi ujian itu bermakna satu keadaan yang Allah akan datangkan. Satu keadaan yang Allah akan timpakan. Timpa tu dipanggil musibah. Itu nama dalam surah Al-Baqarah 155. Jadi dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ayat 3 Allah kata apa? Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Manusia ya, semua diuji. Bukan sekadar orang beriman saja, tetapi manusia dan manusia yang beriman apatah lagi akan diuji. Allah Ustaz, diuji payahlah jadi orang beriman ni. Beruntunglah diuji. Sebab orang yang layak saja yang akan diuji. Yang masuk ambil peperiksaan hanya yang layak. Ingat, orang yang tak layak tak boleh masuk peperiksaan. Belum jawab lagi dah kena buang. You are dismissed. Jadi bersyukurlah di saat diuji. Okey. Apa benda yang diuji ni? Kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 3. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ayat 3, minta maaf. Ayat 3 Allah berfirman, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Ini kaitan dia. Dalam muka surat 50 ni saya terus cerita tentang apa yang Allah akan uji. Tapi dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ayat 3 ni, Allah terus bagi tahu bahawa Allah akan uji, bukan sekadar kita sebut aku beriman kemudian dibiarkan. Dan kenapa Allah uji? Kerana Allah bagi tahu dalam surah Al-Ankabut ayat 3, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui orang yang berdusta. Ada tak kaitan? Ada tak kaitan dengan siddiq? Ada.
Sebab sidik itu benar. Sidik itu benar. Puan Ummu Arif, kaya pun ujian. Apa yang dimaknakan dengan kaya itu? Sebab kita nampak kaya itu harta. Itulah ujian. Bukan kaya itu, sebenarnya kaya itu adalah nama Allah. Kaya itu nama Allah. Biasa kita kaitkan kaya itu ada harta, miskin tak ada harta. Perbincangan hakikat bukan begitu ya. Perbincangan hakikat bukan begitu. Perbincangan hakikat itu susah dan senang. Susah pun ujian, senang pun ujian. Dia tak nak mendalami agama sebab orang semakin dekat dengan Allah, semakin Allah berikan ujian. Dia takut untuk diuji. Macam mana tu Ustaz? Puan Natah. Tuan Natah. Memang. Biasa tak kita dengar, makin dalam agama, makin diuji. Maka dia tak faham lah tu. Dia tak layak lah. Dia meletakkan diri dalam kejahilan. Sesungguhnya orang yang bila kata makin dalam agamanya, sudah layak diuji sepatutnya sebab dia dah ada ilmu agama. Dan Allah nak bagi tahu bahawa kalau benar dia menuntut ilmu agama nak mendekat dengan Allah, maka dia akan melepasi ujian dan dia akan naik darjat. Sebab itu ujian ini untuk membezakan sama ada yang benar atau yang palsu. Betul tak dia ni orang yang benar? Orang yang tak nak diuji, rugilah. Sebab dia tak tahu dia ni di level yang mana. Macam saya bagi tamsil lah, peperiksaan. Tak nak ambil test. Maka tak dapatlah result. Tak dapatlah dia nak masuk kelas mana ataupun naik lagi pembelajarannya lebih tinggi. Contoh daripada SPM naik universiti. Universiti naik diploma. Diploma naik degree. Degree naik master. Master naik PhD. Setiap itu ada ujian kan? Adakah ujian itu bebanan bagi orang yang bersedia? Tidak. Sebab tu ujian itu subjektif. Dia tidak menjadi lagi susah. Dia tidak lagi menjadi bala. Dan ujian itu adalah sebagai contoh untuk membezakan mana yang benar-benar belajar. Ada tak masa kelas main-main? Ada. Yang main-main gagal lah ujian. Bila gagal tu jadi masalah. Jadi jangan kita faham. Dia tidak faham tu. Tuan Natah dia tak faham makna ujian itu sendiri. Menyebabkan dia takut dengan ujian. Kita jangan takut dengan ujian, kita takut dengan Allah. Kita kena takut Allah yang menguji, bukan ujian itu. Adakah kita perlu merasa dalam ujian pada setiap masa, walaupun pada ketika tiada masalah ketika itu, tak ada masalah tu ujian lah. Ingat, ujian itu susah, ujian itu senang. Ujian itu apa yang dijadikan, itu jadi ujian. Apa saja yang didatangkan, itu adalah ujian. Dan lalu diberikan nama yang menimpa. Itu panggil musibah. Senang pun musibah. Susah pun musibah. Dan kata Nabi SAW, mafhum hadis, kebanyakannya kita akan lupa dengan nikmat senang dan lapang. Sihat dan lapang. Diuji, ramai yang gagal. Di waktu sihat, waktu lapang, ramai yang gagal. Poligami pun ujian. Luar biasa Mak Umi. Benar. Allah nak uji. Adakah dia nampak tentang siapa yang mendatangkan kekuasaan? Siapakah yang mendatangkan jodoh itu? Jadi untuk kita faham, dalam kefahaman kita kehidupan ni, kita boleh buat kita kena buat satu kesimpulan. Hidup itu ujian. Habis itu. Hidup itu satu ujian. Mari kita buat kesimpulan awal. Saya kena lukis, saya kena sketch kat sini bagi nampak kita punya perjalanan cerita kita. Yang ini saya kena sketch bagi faham, insya-Allah. Baik. Saya tukar dulu. Sedang penonton senang cuma mata Allah Subhanahu Taala. Poligami ujian, siapa melepasi ujian poligami, itu dia melepasi ujian keimanan. Sebab poligami itu ta'adud, ujian iman. Semua ujian, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair, mari kita tengok. Saya buat satu penulisan di sini. Jadi, dia kata kehidupan. Kehidupan itu ujian. Nampak? Kehidupan itu ujian. Okey.
Ya, Allah dah jamin. Dan surah Al-Baqarah ayat 155 tadi. Apa jenis ujian? Main-main. Kita tengok susun atur dia. Susun atur. Kita susun malam ni insya-Allah. Kehidupan itu ujian. Baik. Apa takrif ujian ini? Yang menimpa. Ujian itu yang menimpa. Ujian itu adalah yang menimpa, yang didatangkan, ataupun dia panggil satu keadaan yang menimpa. Ujian ni adalah suatu keadaan yang menimpa. Ini kata ulama. Yang dinamakan musibah. Ujian. Musibah tu adalah yang menimpa. Benar Puan Atikah. Tu lulus tu ujian tu. Poligami ujian iman, tamak, cemburu. Jangan tamak, jangan cemburu. Lulus ujian. Dah boleh tu berpoligami. Alhamdulillah. Okey, baik. Kehidupan tu ujian. Baik, yang menimpa sesuatu keadaan yang dipanggil musibah. Baik, apa saja yang menimpa? Apa yang menimpa? Susah, senang. Susah, senang. Okey. Ini kan keadaan. Susah keadaan, senang pun keadaan. Baik, kita lihat lagi sekali. Apakah kaitan ujian ini dengan keimanan? Kerana susah, senang ini, nak tengok. Adakah dia berbalik kepada Allah? Itulah ujian. Itulah yang dinamakan iman. Kalau benar kita ni orang beriman, maka Allah akan datangkan ujian susah dan senang. Sama ada nak lihat adakah kita akan berbalik kepada Allah atau kita berbalik kepada keadaan. Kita akan melihat keadaan balik. Di sinilah datangnya keimanan nanti. Ujian keimanan ni apa? Allah kata nak tengok siapa yang benar, siapa yang dusta. Nampak? Malam ni kita bedah tentang ujian ya, sebelum ujian sampai. Baik mengaji bab ujian. Kalau tak nak ngaji, tunggulah ujian real lah. Pergi ngadap dengan ujian yang sebenar. Sebab tu pentingnya belajar. Talabul ilmu faridatan li kulli muslim. Baik, susah senang ini apa kaitannya? Apa kaitan dengan iman? Itulah dinamakan qada dan qadar. Rukun iman. Nampak? Rukun iman. Sidang jemaah. Mata Allah SWT. Rukun iman yang keenam. Susah dan senang. Susah ditarifkan dengan baik. Buruk. Minta maaf. Buruk. Senang ditarifkan dengan baik. Biasalah adat ni kan. Susah je buruk. Senang je baik. Ini lah tak ada baik dan buruk. Ujian semua. Nikmat senang ujian lah. Cuba tengok Puan Atikah. Semua kan saya tulis tu. Semua. Apa saja yang menimpa susah dan senang itu ujian. Sama ada nak berbalik kepada Allah atau kita terperangkap dengan nikmat itu. Tertipu dengan senang, tertipu dengan susah. Dia keadaan kan? Dua-dua tu keadaan. Susah keadaan, senang pun keadaan. Itulah dinamakan qada dan qadar. Sebab itu rukun iman jangan main. Kita mungkin kata saya percaya pada Allah, nanti dulu. Saya percaya kepada malaikat, nanti dulu. Saya percaya kitab, percaya pada Nabi, percaya pada hari kiamat. Semua itu dirangkumkan dalam qada dan qadar. Semua itu dirangkumkan dalam qada dan qadar. Baik.
Adakah kita benar atau dusta, kata Allah dan surah Ankabut kan? Ayat 3 tadi. Adakah kita orang yang benar di saat contoh susah sabar, senang syukur. Allah kata, wa basyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Susah kita sabar, senang kita syukur. Benar Tuan Azman. Apakah pertamanya ada dalam fikiran yang kita lafazkan di hati dan mulut sedar dan tidak sedar? Itulah keimanan. Itulah ujian keimanan. Sama ada kita nak berbalik kepada Allah atau kita melihat keadaan dan pada masa sama lihat Allah. Mana kita menyekutukan Allah Ta'ala. Ini yang berlaku. Sebab tu iman itu bukan dengan sekadar lisan. Iman, sebab tu beza ya. Rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam itu dengan perbuatan. Suruhan dalam bentuk perbuatan. Rukun iman itu dalam bentuk keyakinan yang akan diberi dalam bentuk ujian. Nampak tidak? Rukun Islam itu suruhan. Contoh. Saya bagi contoh terus. Sebelum kita syarahkan surah Baqarah 155. Ini kena faham baik-baik. Contoh solat. Islam wajib. Wajiblah. Ini suruhan. Aqimus salah. Aqimus salah. Wa atuz zakah. Dirikan solat. Okey, faham dah. Maka kalau dalam rukun Islam ni perbuatan mendirikan solat. Lepas tu apa lagi? Lafaz syahadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Allah bagi susah. Sabar tidak? Ini iman. Itu iman. Allah bagi ujian. Contoh, rezeki. Jadi saya pecahkan ujian-ujian ni dalam bentuk iman. Sebab itu, dalam suruhan itu jangan kata, saya solat, tapi saya diuji. Mestilah orang solat tetap diuji. Solat ke tak solat, dia tetap akan diuji. Bezanya, orang yang beriman, di saat diuji, dia akan sabarlah. Orang yang solat, tetapi tidak kuat keimanan dia, maka ketika diuji, maka dia akan marah-marahlah. Hilanglah kekuatan dia, hilanglah nampak keimanan dia, maka terzahirlah perangai dia. Di sini akan lihat pada perangai. Akhlak. Ni akhlak ni. Akhlak duduk kat perbahasan iman ya. Nampak? Ni. Katalah dia puasa. Dia solat. Tutup aurat. Katalah kita cerita tentang seorang isteri. Ni, solat, puasa, dia buat semua. Al-Quran, dia baca. Dia buat yang syariat. Tapi di saat diuji, layanan atau perangai dia buruk. Nampak?
Kenapa yang dikatakan akhlak ni memberi impak yang besar? Kerana dia melibatkan keimanan. Isteri diuji, suami kahwin lagi. Ta'adud, poligami. Contoh, banyak ni ujian suami ni. Nah, dia solat, dia puasa, aurat bagus, baca Quran bagus, tapi layanannya buruk. Dia ada cacian, makian, herdikkan. Maka gagal, ujian iman ni gagal. Gagal. Barulah dia akan jadi azab. Kerana kegagalan dia untuk yakin bahawa ini dari Allah. Dia tak yakin. Sama dengan suami juga. Kalau saya tukar sini suami. Fokus isteri dulu. Jadi masuk kat suami pula. Ni solat, puasa, aurat, Al-Quran bagus. Tapi Allah datangkan takdir. Layanan dia jadi buruk dengan suami dia. Cacian, makian, herdikkan. Maka apa nilai amalan dia? Hancur. Gagal dia. Gagal dia. Nampak? Sebab itu yang ditekankan. Contoh, saya tulis lagi. Layanan. Layanan ini yang dipanggil akhlak. Ini yang akan dinilai secara total. Solat 1000 rakaat. Tetapi akhlaknya buruk. Maka solatnya fasik, rosak. Habis. Layanan ni akan rosak. Jadi iman. Sebab apa jadi rosak tu? Sebab dia duduk pada iman. Ni, berbalik kepada tadi, keyakinan. Terasa banyak gagal dari dulu ujian sebagai isteri. Alhamdulillah, Puan Rosmah Isa. Bagus. Baguslah kalau dah terasa. Sebab ada orang tak terasa. Suami yang penyebab saya jadi macam ni, Ustaz. Suami yang menyebabkan saya jadi macam ni. Ada satu kes tu, saya dah cerita dah kes ni, sekadar ulangan. Yang mana baru tahu, ambillah dia baru. Yang mana dengar, ulangan. Dia WhatsApp saya personal, seorang isteri ni. Dia WhatsApp saya personal, dia bagi tahu saya dapat nombor ni daripada handphone suami saya. Nampak sangatlah yang datang kuliah ni. Dia bagi tahu saya apa? Dia cakap, Ustaz, kenapa orang lelaki bab kahwin lagi ni dia kaitkan dengan Nabi. Baik kahwin lagi saja kaitkan dengan agama. Main agama, pergunakan agama. Oh, ayat sedap cakap. Saya cakap tak semua begitu, tak semua lelaki permainkan agama. Ada juga yang pergunakan agama, ada, saya tak nafikan. Saya cakap begitu. Kemudian saya pun cakap tidak kurang juga ramai perempuan bab poligami hilang agama. Saya cakap begitu balik. Maka dia pun jawab, saya hilang agama sebab suami saya. Saya jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahalazim. Murahnya nilai agama puan, saya cakap. Puan letak agama dekat suami, saya cakap. Kalau macam tu tukar kalimah syahadah, la ilaha illa suami. Sebab murahnya nilai agama seorang wanita itu hilang kerana suami. Saya cakap macam tu. Lepas tu tak balas. Diam terus, saya cakap. Tak apalah. Nampak? Baik, okey, baik. Okey, jadi keyakinan. Tu faham balik. Nak scroll ke bawah. Okey. Baik, tengok balik. Sebab ujian ni dia duduk pada iman. Sebab tu Allah kata tadi surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Sebab iman ni dia uji tentang keyakinan. Di saat ujian dia sabar tidak atau syukur tidak. Dia lagi suruhan dia buat. Maka kalau kita lihat contoh, saya scroll lagi pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat semua suruhan kita buat. Semua suruhan kita buat.
Tetapi iman itu kena diuji. Iman untuk diuji. Sebab itu dia tidak bolehlah bagi alasan malas. Tuan Mak Yazid. Tak boleh. Tak boleh tu sebenarnya. Menolak tanpa sebab yang kukuh. Jadi sedang penonton sedang imam mata Allah SWT. Maka kalau kita lihat, sebab itu dia kena diuji perangai, akhlak berkaitan dengan keimanan dia. Maka isteri ni sebagai contoh, saya buat contoh tadi isteri. Isteri diuji dengan suami kahwin lagi. Ujian lah tu. Itu kan takdir. Nampak? Itu kan takdir. Bila kata takdir, apa maksud takdir? Ialah kehendak Allah kan? Bukannya kehendak suami itu sebenarnya. Berapa ramai suami yang berkehendak tak jadi? Okey. Bila begitu, maka sekiranya dia gagal berhadapan dengan ujian, maka keluarlah perangai buruknya. Cacian, makian, herdikan. Jadi ujian imannya gagal lah. Sebab dia gagal dengan ujian apa ni? Ujian kasih sayang. Dia gagal dengan ujian kasih sayang. Ustaz, kenapa poligami pula berkaitan dengan iman? Mari kita tengok. Ini saya bagi contoh ni. Bagi nak terus senang faham. Okey. Kita tengok balik hakikat syariat ni. Syariat suruhan perkahwinan. Kita buat dah. Ni munakahat. Itu syariat. Bab fiqahnya. Bab fikih. Fiqh. Okay, hakikatnya, ujian duduk kat sini. Ujian kat sini. Okay, perkahwinan ni ujian kasih sayang. Fokus dekat apa yang saya tengah syarahkan ni. Sebab dekat nota ni ada syarahan panjang dia. Tapi saya terus bagi tamsil terus. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman. Baik, perkahwinan tu ujian kasih sayang. Sama ada Allah nak tengok yakin atau tidak. Yakin atau ragu. Kan Allah kata tadi, Allah nak lihat sama ada dia ni yakin ni benar, ragu ni dusta. Ini pada ayat Quran ni. Jangan kata pula tak ada kaitan dengan Quran ni. Saya ulang lalu banyak kali sebab kadang-kadang dia tengok kata, tak apa Ustaz, saya nak dengar pengajian Al-Quran, saya tak dengar pengajian kehidupan. Allah. Pengajian kehidupan ni kita kaji tentang Quran lah ni. Kadang-kadang duk ngaji dengan Quran tapi baik kehidupan macam tu juga. Jangan ada sekadar syariat, bacaan, sebutan lisan saja. Nampak? Yakin. Balik ke sini bincang kita ni. Tengok, adakah kita yakin dengan kasih sayang itu atau ragu dengan kasih sayang? Bukan ragu dengan suami tau. Bukan yakin dengan suami atau ragu dengan suami. Yakin tidak kasih sayang itu dengan apa? Di sinilah. Yakin tak kasih sayang itu dengan Allah. Sebab tu hakikat ni kembali kepada Allah. Hakikat itu kembali kepada hakikat. Pergi pada mana? Hakikat akan pergi membawa kita pada makrifat. Mengenal. Kan masalah kita kan nak mengenal Allah. Allah bagi kita ujian perkahwinan yang mana perbahasannya fikih dari segi hukum hakam, pelaksanaannya dari segi nafkahnya semua ada kat sini. Dari segi talaknya betul lah ada semua kat sini. Tapi jangan lupa satu perkara yang lebih besar. Kenapa Allah suruh kahwin? Fankihu, nikahlah masna wa sulasa wa ruba'. Sebenarnya nak uji balik keimanan. Benar atau dusta? Benar atau dusta? Kalau kata benar kasih sayang itu dari Allah, maka taat dan sabar. Ini yang payah nak buat ni. Tapi kalau dia dusta, dia pembohong, dia kata
sebut saja dari Allah, tapi tidak, maka dia akan ingkar dan sombong. Ini pada iblis ni. Aba wastakbar. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Aba wastakbar. Sombong. Alah, sekali petik 10 yang datang tahu. Kalau dia boleh curang, saya 10 lagi curang. Tengok, ada jawab gitu. Kalau dia boleh main perempuan, saya pun boleh main lelaki. Allahu Akbar wa na'udzubillah min zalik. Ini yang berlaku. Dia nak lawan dengan kemungkaran. Patutnya lawan dengan ketaatan. Nampak? Sabar. Tapi berapa ramai yang gagal dengan ujian ini. Tu dia. Nampak tak kasih sayang tu dari Allah? Contoh, ada ustaz, kasih perempuan je, bagilah suami pula. Okey, kita tengok suami pula. Suami. Allah bagi syariat perkahwinan. Nikah. Maka, iman, yakin tidak? Yakin tidak sayang itu daripada Allah? Kalau yakin, sila didik. Jangan takut. Masalahnya takut isteri, takut bini. Dia tak mau didik. Ni dalam bab ni saya simpan lagi untuk bab tentang bagaimana mendidik wanita. Ni suami diberi tugas nikah. Adakah yakin sayang daripada Allah? Jangan cari perempuan lain pula. Nampak macam dia nak pergilah ustaz isteri saya ni. Jadi dia cari perempuan lain. Itu dia kata pasang spare part itu. Mula dia tengok isteri tak pandai layan, cari perempuan lain. Sebab kahwin lain sebab suami isteri saya dah tak pandai layan. Isteri saya dah tak bagus. Ini yang berlaku, salah laku. Itu yang orang perempuan marah tu. Orang perempuan kan tak bagi suami kahwin lagi. Betul tak? Akak-akak semua yang menonton ni. Betul ustaz. Cuba jawab betul. Bukan tak bagi ustaz. Kami semua bagi ustaz. Bagi. Cuma keadaan mereka itu tidak faham. Jahil. Isteri-isteri ni dalam kejahilan. Dan pula suami pula menganggap bahawa cari isteri lain. Sebab apa? Isteri pertama tak bagus. Ada cari sebab isteri pertama tak bagus? Mana boleh cari sebab isteri pertama tak bagus? Carilah sebab isteri dah baguslah, cari lagi. Boleh cakap macam tu lah? Sebab kamu terlampau sempurnalah abang cari nombor 2. Kerana apa? Abang ambil, abang tak mau tertipu dengan ujian ini. Baru betul. Ini dah tertipu dengan sayang itu. Saya tak nampak sayang lain ustaz. Saya nampak isteri saya seorang je. Dialah satu-satunya sayangnya ada. Saya tak yakin ada isteri lain yang boleh beat dengan macam isteri saya ni. Sebab dialah satu-satunya bidadari syurga yang turun daripada langit bumi. Saya yakin dialah. Sebab saya tak yakin ada perempuan lain boleh beat isteri saya ni. Amboi. Macamlah si dia seorang atas muka bumi, atas planet bumi ni. Tak nampak dah lain. Patutnya nampak Allah je. Pun ada juga spesies suami yang macam tu. Cukuplah ustaz, isteri saya seorang saja. Kerana apa? Saya nampak sayang itu pada isteri saya je. Saya tak yakin ada isteri lain yang boleh melayani saya. Jadi saya nampak dia ni cukup sempurna bagi saya. Jadi saya pun mulalah skrip. Yang isteri pun kembang kuncup. Nampak? Nampak? Gagal. Itu ujian yang menggagalkan kerana Allah nak tengok balik. Yakin tidak sayang itu kepada Allah. Kalau sayang itu kepada Allah, maka didik isteri. Didik isteri dengan taat. Didik isteri untuk taat. Jangan buat sebab kita bagi apa yang dia nak. Isteri-isteri sekarang ni buat sebab suami baik ke ataupun buat sebab Allah suruh? Itu ujian.
So, suami-suami kenalah belajar bagaimana nak memastikan suami isteri-isteri melakukan suruhan bukan sebab suami. Kita kena test lah. Cakap kat isteri, kamu ni baik ni sebab abang tak kahwin lagi ke atau betul kamu baik? Tak bang, saya hanya menjalankan perintah. Saya hanya menjalankan tugas bang. Bagus. Ada satu kes tu, dia WhatsApp saya, Ustaz, boleh ke seorang guru test anak murid? Kenapa pula soalan? Kata, ada seorang ni dia WhatsApp saya, isterinya mengadu-ngadu, marah-marah tentang suami dia nak kahwin lagi. Kata dah kahwin dekat Siam dah semua, jadi isterinya mengamuk. Cerita semua keburukan suami dia. Soalannya adalah, saya dah tahu semualah keburukan suami dia. Tiba-tiba suami dia bagi tahu, dia cuba je test isteri dia. Tak betul pun. Lepas tu isteri jadi baik balik. Ustaz, soalan saya adalah, boleh ke seorang guru test anak murid? Saya cakap, dia seorang cakap macam tu. Saya pun cakap, apa tak bolehnya? Test lah. Jadi baik sebab suami tak jadi kahwin lagi. Ada satu kes tu, tulis bagi tahu, saya lebih sayang sebab suami tak jadi kahwin. Ada pula ngajar sebab gitu. Buat sebab suami suruh, bukan sebab Allah. Ada satu kes tu, ujian juga. Suami dia kahwin, tiba-tiba suami dia tak solat. Jadi isteri ni jadi macam tertipu. Jadi dia kata sampai gaduh-gaduh, Ustaz, suruh-suruh tapi gaduh-gaduh. Saya pun cakap, betul ke suruh sampai gaduh? Ke kita cakap suruh tempat tak puas hati? Kita layanan kita dah buruk. Sebab suami tu buruk, layanan pun buruk lah. Sama juga dengan suami. Bila isteri tu buat layanan buruk, adakah suami mampu layan dengan baik? Kalau betul lah kasih sayang itu yakin daripada Allah. Ini sebenarnya saya dah masuk tajuk yang advance ni. Tajuk hakikat kasih sayang daripada Allah. Daripada tajuk hakikat ujian dan masalah ni, ada satu tajuk lain sebenarnya. Tapi tak apalah, rezeki lah. Allah ilhamkan cakap malam ni, kita cakap yang ni insyaAllah. Sebagai contoh suami. Bila isteri itu memberontak. Ada kan isteri memberontak? Biasalah. Saka-saka banyak dalam badan. Saka-saka harta. Ingat isteri yang dibentuk dengan harta, dia akan ada saka harta. Ustaz, apa saka harta ni? Nanti kita syarah lah saka harta ni. Saka harta ni ingat, hati-hati. Dia tak keluar lagi. Tunggu dia keluar ni. Sebab tu kena uji. Jadi dia akan memberontak. Saya melihat, bila kata Nabi kata fitnah, bila fitnah tu dia melibatkan Dajjal lah. Dia akan melibatkan Dajjal. Dajjal dia akan melibatkan jin. Jin, saka ni apa? Jin kan? Ada lah. Memberontak. Ataupun kena sampuk lah, kena sampuk. Sampuk. Ni sampuk. Tu dia. Atau meracau. Marah-marah tu meracau lah tu. Saya melihat dalam konteks apabila melihat dengan kebenaran, memang siapa yang ada detect dengan attach dengan harta, memang dia akan ada saka. Saka harta dia panggil. Nanti kita syarahkan nanti. Tak kisahlah kalau disuruh rumah ke, yang bekerja ada harta sendiri, hati-hati. Sebab tu kena bersihkan harta tu dengan zakat, infak, sedekah. Jangan buat main. Jadi saya nak bagi tahu gini, isteri-isteri yang dibentuk dengan harta, dia akan memberontak, dia kena sampuk, dia meracau. Soalan saya, ketika Allah uji isteri begini, adakah si suami masih yakin kasih sayang? Yakin tidak? Ataupun dia mula cakap, isteri saya dah tak sayang Ustaz, sebab tu saya cari lain. Ini masalah juga suami. Suami pun ada masalah keraguan. Malah dia tak yakin. Sebab tu kadang-kadang ada suami-suami tu, dia boleh layan isteri-isteri dia sebab isteri dia lembut kan. Isteri ni baik, isteri ni diam, isteri buat apa nak. Cuba tengok isteri dia memberontak. Dia boleh layan tak? Dia boleh sayang tidak? Pepatah mengatakan bahawa, ahli falsafah mengatakan bahawa buat baik, kita balas dengan kebaikan. Itu memang biasalah.
Tu mana adat. Lumrahnya begitu. Baik, bala baik. Buat buruk, buat baik. Orang buat buruk, kita bala buruk. Itu lebih orang kata biasa orang buat gitu. Yang kita nak adalah orang buat buruk, kita bala baik. Tu dia. Orang buat buruk, kita bala baik. Isteri selalunya baik-baik aja. Di saat isteri memberontak, adakah dia mampu yakin dengan kasih sayang Allah? Ini ujian harian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya cari lagi. Bagus Tuan Raja Sarizal. Cari silakan. Tafadhal mashkura. Saya sokong. Tapi saya tak kempen lah. Saya sokong je. Kena isi borang, saya tolong sign. Tapi nak bagi tahunya, kena mengaji ilmu bersama-sama ustaz baru saling memahami. Dia bukan soalan ujian ni individu Puan Yati. Ini sekarang individu ni. Jangan kita nak harapkan dua-dua suami isteri kena duduk. Bukan yang boleh dua-dua duduk serentak. Sekarang ni siapa yang diutamakan, siapa yang Allah pilih, dialah yang kena aplikasikan ilmu. Kalau suami tu yang berilmu, dialah dia kena lead. Kalau isteri tu yang berilmu, dia kena lead lah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Dia kena lead lah. Kalau dua-dua berilmu, lebih indah. Jadi, maksud saya di sini, ini khusus pada suami. Saya cerita tengah-tengah tajuk suami ni, suami. Suami, isteri memberontak. Isteri Allah uji susah. Ni susah lah ni. Allah uji susah. Adakah dia boleh sabar dan terus menyayangi? Itu maksudnya. Adakah dia boleh sabar dan terus menyayangi isteri dia? Ini yang paling bahaya sebab kita akan nampak manusia. Kita akan kata, Ustaz, macam mana jika kedua-dua isteri benarkan nikah buat kali ketiga saya hanya berserah pada Allah? Masya Allah. Ni macam ni Pak Su ni. Rezeki lah tu, takdir. Tapi nak bagi tahunya, kalau benarkan, tapi masih tertaluk pada izin Allah. Kalau Allah tak izinkan juga, tak berlaku. Maka bersyukurlah kalau dua-dua isteri dah benarkan. Alhamdulillah. Boleh jadi saksi? Boleh, insyaAllah. Saksi 20%. Tuan Raja Sarizal. InsyaAllah. Nak bagi tazkirah masa kahwin tu pun boleh. Kahwin buat kenduri lah Tuan Raja Sarizal. Tuan, buat kenduri. Buat betul-betul. Okey, baik. Jadi sekarang ni, inilah ujian. Betul, bukannya selalunya suami je Puan Ainul Amani. Isteri pun kelang kelibuk juga. Suruh menuntut ilmu tak mau. Ada satu kes tu. Ni dah suruh menuntut ilmu tak nak. Bayangkan seorang perempuan. Dia kata tak perlu. Suami saya yang kena menuntut ilmu. Sebab dia yang nak didik saya. Subhanallah. Nampak tak? Tu sombong lah tu. Nampak? Ada juga Tuan Puan Sheila. Saya ni dua-dua kes ada. Ada isteri yang ego pun ada. Bukan kata suami, isteri pun ego. Sama. Sama. Saya tengok dah. Saya tengok siapa yang ada harta, attach dengan harta, dia akan ego. Ini saya buat kesimpulan macam tu. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Berbalik kepada perbincangan kita tadi. Ini saya bagi contoh terus. Bermakna syariat dah betul dah. Syariat nikah cantik dah. Syariat nikah kemas dah. Tetapi hakikat hancur. Hakikat musnah. Bila musnah ni? Di saat Allah datangkan ujian. Musnah ni ujian waktu senang. Dah gagal lah. Senang ni. Apa maksud senang? Mula-mula kahwin, nampak kasih sayang, itu adalah pasangan. Senang ni, ujian senang ni, dia panggil bulan madu, fasa bulan madu. Baru perasan, bulan pun madu, maknanya dah ready nak bermadu dah tu sebenarnya. Panggil bulan madu.
Ha. Hmm. Ha. Benar, dia bukan kata suami saja. Isteri pun saya jumpa dah. Ada. Dia suruh suami dia yang kena belajar. Suami isteri tak payah katanya. Sebab suami yang nak mendidik. Allah saya cakap. Macamnya pesen pun ada. Suami saya yang kena belajar, Ustaz. Saya pun ada guru saya sendiri. Kata. Tapi perangai tak ubah pun, ada guru sendiri. Macam-macam lah. Nampak? Okey, ujian senang waktu ni bulan madu ni. Okey. Maka di sini ketika ini kita tidak berbalik kepada Allah. Kita tidak syukur dengan taat. Nampak? Kita tidak syukur. Malah di sinilah kita melakukan syirik. Yang ini menyekutukan sayang itu. Kita menyekutukan sayang itu. Kita menyekutukan sayang itu. Kan semalam kan kita dah. Ini kaitan dia ada berkaitan ni. Ini kan sayang itu kan sifat. Sayang itu kan sifat. Malah sifat ni kita tak sayang ini daripada isteri. Sayang ini daripada suami. Kita nampak Allah juga. Ya betul Ustaz, Allah, ya. Tapi kalau tak kerana saya, kalau tak saya yang sayang, tak jadi. Nampak dia berbalak, dia masih berbagi-bagi. Dia masih berbagi-bagi. Nampak? Apa dia okey. Tuan Muhammad marah dia betul. Marah betul-betul. Dia kata saya tak backup orang perempuan. Saya mengajar tak backup orang perempuan, nak mengena orang perempuan je. Katanya. Okey, baik. Nampak? Ini bila kata menyekutukan, dia kata menyekutukan. Jadi sedang beruntun sedang jemaah mata Allah SWT. Banyak. Baik. Bila kata ujian ni musnah, di saat hakikat musnah, di saat senang tu, bulan madu tu Allah bagi kesenangan tu, dia lupa bila kata waktu itu dia tak ingat, dia terus nampak keakuan itu, mana nampak suami isteri saja. Nampak suami isteri saja. Jadi balik. Jadi pada boleh kok. Okey, jap. Dia kata suami isteri dia nampak, maka waktu ini senang, maka Allah akan datangkan ujian susah. Susah ni nak bagi ingat. Sebab senang lupa. Allah bagi susah. Susah ni apa? Allah datangkan, kita nampak sayang ni isteri, kita nampak suami. Tiba-tiba suami, isteri ni, dia ada perangai, berubah perangai. Ada perangai lah. Itu orang kata, mula-mula kahwin, indah semua. Lepas kahwin Ustaz, lepas kahwin, jadi lain macam Ustaz. Dia jadi lain macam. Jadi, sekarang ini, bila kata susah Allah datangkan, maka untuk kita muhasabah. Itu datangnya, muhasabah. Untuk mengenal lah. Itu kata tadi, mengenal Allah tu ujian. Ya, Allah nak uji, kita kenal tidak? Maka kita muhasabah untuk kembali. Tapi di saat susah ni masih tak nak muhasabah, masih menyalah-nyalah, kerana waktu ini dia jahil, maka barulah susah dan musibah ni menjadi bala. Kalau dia tak nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala.
barulah dia menjadi bala. Nampak? Bila dia tak nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi, bila tak nak kembali, maka dia pergi kepada bala. Inilah baru datangnya azab, sakit hati. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Baik, jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita perhatikan, baik. Kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni. Kesimpulan yang kita boleh buat pada malamnya penuh barakah ni. Okay, nampak pembahagian ujian tadi? Nampak dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bagi nampak. Nampak dah Ustaz, syukur. Benar Tuan Muhammad Imran. Jom kembali kepada Allah. Kembali kita kepada Allah SWT. Jadi sebab itu kalau kita lihat, tengok nota. Nota balik apa kata? Tengok, ni besok kita sambung pecahan ujian. Pecahan ujian ni, hari ni saya bagi cuba terus contoh. Saya bagi terus contoh terus. Saya bagi terus contoh untuk memahami perbahasan ini. Contoh tadi senang. Bila kata syariat, hakikat tu nampak. Jangan kita salahkan lagi, orang solat tak diuji. Dah, semua uji. Solat tak solat, dia tetap diuji. Malah rugilah orang yang tak solat dan diuji, dia akan teruk lagi kena. Sebab dia tiada kekuatan iman dia. Dan orang yang beriman pasti akan menjaga solat lah. Pasti menjaga syariat. Orang yang beriman pasti menjaga pernikahan dia tadi. Orang beriman dan yakin dengan kasih sayang kepada Allah. Dia bersyukur, dia sabar, dia didik isteri dia melakukan suruhan pada Allah. Maka terjaga tak syariat dia? Terjagalah. Terpelihara tak dia punya syariat? Terpelihara lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, waalaikumsalam. Terjadi pada diri saya sendiri, saya cuma ingin mahu saja, sebabnya isteri saya tak suka saya bantu. Hamba Allah yang memerlukan bantuan dari saya. Saya bantu anak-anak. Isteri izinkan saya berkahwin dengan satu syarat. Isteri suruh ceraikan dia, tapi saya tak mahu lepaskan isteri saya. Masya Allah. Pertama, Tuan Adaf. Bagus. Saya jadikan sampel kes ni. Sebab Tuan Adaf Hassan. Kita doakan semua jemaah yang menonton ni. Kita doakan Tuan Adaf kita, Allah permudahkan. Baik, saya jadikan sampel kes ni. Baik, sekarang ni Tuan Adaf nak buat kebaikan. Nak tolong isteri, anak-anak yang yang bakal lah. Saya senang cerita. Tapi isteri kata ceraikan dia. Nah, sekarang kalau betul lah kita ni yakin dengan Allah, apa nak ceraikan isteri kita? Kenapa kita nak melakukan keburukan kepada isteri kita? Sedangkan menceraikan itu kan satu keburukan. Cerai keburukan, ialah keburukan. Kalau kita masih ada sayang itu, kita yakin dengan kasih sayang, lain dengan kalau dia memberontak, dia buat kerosakan, dia buat lebih teruk, dia buat dia memalukan, dia menghina, dia buat semua perkara-perkara yang cuba nak mengganggu agama. Itu mungkin lah. Tapi kalau sekadar macam tu, yakinlah dengan kasih sayang Allah. Layan dia isteri yang pertama, insya-Allah. Bawa jumpa, bagi tazkirah, dengar tazkirah ni. Allah sedang uji isteri itu, dan pada yang sama Allah sedang uji kita juga. Allah sedang uji kita jugalah untuk melihat kasih sayang daripada Allah atau tidak. Jadi jangan kerana kita nak buat baik dengan wanita ataupun orang baru, kita membuat kezaliman dengan asal usul kita tu, perkahwinan asal tu. Jangan, dia tak jadi begitu. Jadi teruskanlah. Sebab itulah bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Itu cara dia. Balik kepada lihat matlamat ujian tu apa? Allah nak uji keimanan kan? Allah nak tengok kita yakin dengan kasih sayang atau tidak. Allah nak tengok kita yakin dengan Allah atau tidak. Jadi kalau kita yakin dengan Allah, maka teruskanlah kebaikan itu. Kita pun mampu nak menjaga isteri kita yang pertama. Jaga. Jangan kita memberontak sudah. Kita duk marah-marah. Kita tak suka isteri kita yang pertama tu dah. Itu tak boleh.
Sebab apa? Kita dah ada keraguan dengan kasih sayang Allah. Ya. Benar Cik Mahaya, perbezaan ujian tahap orang beriman dia akan lulus. Dia akan berubah menjadi nikmat. Sebab tu Allah kata wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Kan Allah kata dalam surah Baqarah 155 tu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Orang sabar apa? Orang beriman lah. Jadi kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman. Isteri terus keluar. Keluar mana tu? Tu risau. Baik. Nantilah satu hari kita akan sentuh tentang lebih detail lah. Tentang rumah tangga, terutamanya kahwin-kahwin ni. Ada satu rahsia tentang kasih sayang ni. Rugilah orang perempuan. Sangat rugilah. Kalau dia masih melihat kasih sayang itu suaminya saja dan dia tidak nak, dia masih duduk dalam ketakutan. Dia akan terhalang dengan kenikmatan. Sebab tidak boleh duduk kenikmatan pada masa yang sama ada keraguan. Tak boleh. Sebenarnya ujian ni Allah datangkanlah untuk hilangkan keraguan. Supaya kita boleh merasai kenikmatan secara sempurna. Saya nak bagi contoh sebelum kita tutup. Sebelum kita buat kesimpulan pada malam yang penuh barakah ni. Kasih sayang ini adalah bersih, suci dan dia penuh dengan kenikmatan. Tapi kerana kita tidak faham tentang kasih sayang itu berdasarkan iman, maka kita takrifkan sayang itu dengan kebendaan. Maka tujuan Allah datangkan ujian itu untuk bersihkan kebendaan tadi. Supaya kita benar-benar merasai nikmat kasih sayang. Kita tak nak lagi bercampur aduk sebenarnya. Allah nak bersihkan. Allah nak tolong kita sebenarnya. Selama hari ni kita ingat kita dah sayang dan nikmat dah. Belum. Sebab tu baru gaduh-gaduh. Itu belum nikmat. Nikmat ni tak ada gaduh. Tak ada gaduh. Nikmat itu adalah dia taat. Nikmat itu dia berbuat ketaatan. Dia tak ada gaduh. Jadi maknanya kasih sayang itu dia nak bersihkan. Contoh ya. Kita punya selera ni, makan kita. Ada lagi sakit. Ada lagi kesakitan pada tekak ini. Jadi tak sedap. Makan tak sedap. Kita masih sakit. Selagi mana ada dunia, selagi itu kita sakit. Sebab tu ujian itu nak membersihkan dunia di hati. Sebab tu Allah akan bagi ujian bertubi-tubi untuk bersihkan dunia dari hati. Barulah nikmat. Wallahi. Jangan salah tanya orang. Kalau tanya orang yang tak kena gaya, wah udah-udahlah tu. Kalau saya lah menyesal kahwin dua. Seorang lagi baru. Tanya pula orang yang tak faham bahasa. Menyesal ustaz kahwin, kalau bagus tak payah kahwin. Ada tanya orang yang gagal. Buat apa? Tanyalah orang yang dah berjaya. Tanya orang yang dah berjaya lah. Orang yang duduk pada kebenaran. Jangan tanya orang yang duduk pada sangkaan. Nampak? Puan Atika Zulaika, kesimpulannya, janganlah jadi orang yang tamak. Jangan jadi penagih kasih sayang. Jangan jadi penagih. Jangan jadi orang yang tamak. Jangan jadi orang yang kemaruk. Ni bahasa-bahasa ni. Jangan jadi orang yang batak. Tahu? Bila hakikat kan? Allah uji tu kan iman. Ujian kan iman. Ujian kasih sayang kan ujian iman. Bila iman tidak benar, masih ada keraguan, kasih sayang diletakkan pada kebendaan, dia akan jadi orang yang tamak. Dia akan jadi orang yang penagih. Dia akan jadi orang yang kemaruk. Dia akan jadi orang yang batak. Tahu batak? Batak ni baru dapat. Padahal dah lama kahwin. Macam tak cukup-cukup. Kemaruk ni orang yang tak puas-puas. Duk bergaduh. Isu tak habis-habis. Allahu Akbar. Nampak? Tamak. Tamak ni lagi. Hati-hati. Sebab dia akan jadi orang yang merosakkan. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu kembalikan hakikat yang sebenar perbincangan ni. Baik. Jadi jangan jadi anjing yang menekan bangkai yang busuk. Masya Allah. Ustaz Jani taharud. Masalahnya dia lebih teruk pada anjing. Ulaika an'am balhum adal. Adakah itu sebahagian dari ujian Allah pada isi kedua? Isi kedua, okey baik.
bagus Puan Nordiana. Kenapa isteri kedua dianggap perampas? Kerana tiada suami yang nak pertahankan. Perbincangan poligami tidak dibincangkan secara meluas. Sebab tu dianggap perkahwinan kedua tu perkahwinan perampas. Sebab tu hari ini saya bahas secara terbuka. Nak selesaikan isu Puan Nordiana ni lah. Dan juga kenapa isteri kedua dianggap perampas? Sebab Puan Nordiana, kalau Puan Nordiana jadi isteri pertama, pun tak nak juga. Contoh, ini mentaliti, ini sangkaan. Isteri kedua pun sebenarnya jauh dalam lubuk hati dia perasaan tak nak jadi isteri kedua. Sebab tu dia pun tak terima sepenuhnya pun. Silap-silap ada juga yang dah gagal dengan perkahwinan utama, contoh dia tak nak dimadukan, dia bercerai. Lalu jadi isteri nombor 2. Faham? Ada je saya jumpa ramai. Tak nak dimadukan. Lalu sekarang Allah jodohkan jadi isteri nombor 2. Nak cakap apa? Sebab itu kadang-kadang sikap diri sendiri, sikap perempuan itu sendiri yang jahil menyebabkan orang melihat perampas. Jadi sebab itu kita kena bincang secara terbuka. Sebab tu saya bincang secara terbuka sehingga kan saya dikecam. Oh ustaz, bak sikit kahwin lagi, sikit kahwin lagi. Saya ditanya dalam satu, saya bawa benda dia ke Jais. Saya pergi Jais. Ingat lagi nama Ustaz Salwana, kan dah jadi penolong pengarah. Waktu tu jadi timbalan pengarah bahagian rumah tangga. Sekarang dia jadi timbalan pengarah Jais. Waktu tu saya jumpa Ustaz Salwana tak cakap apa kat saya. Ustaz, isteri dah berapa? Dah 4 ke? Tanya tu, dah 4 ke katanya. Nampak? Jadi sebab benda ni memang sensitif. Sebab apa? Sebab disimpan-simpankan, disembunyi-sembunyikan. Buat apa? Jadi sebab apa saya sentuh setiap kuliah bab poligami? Sebab poligami itu cerita iman kan, ta'adud. Saya bukannya gurau-gurau bab poligami ni. Saya tak ada nak gurau-gurau. Cerita terus, terang. Jangan dah tahu tunggang kuda, pantang nampak kuda je nak panjat. Luar biasa Tuan Raja Sarizal. Benar. Dah tahu nak kahwin nampak. Ini tamsilan bagus ni. Bagus. Sebab itu insya-Allah. Dan alhamdulillah saya bersyukur. Salah nasihat. Betul Puan Hafizah. Dia bukan pergi nasihat punah sihat. Punah sihat. Pergi tanya punah sihat. Buat apa? Tak, saya ni dah bagus. Kahwin lagi tu bagus. Tapi yang penting jangan suami saya lah. Itu punah sihat lah tu. Punah sihat. Ya. Jadi sebab itu sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Dan saya bersyukur semua ni yang mendengar ni mungkin yang isteri pertama kan, belum lagi 2. Dan terbuka untuk mendengar perbahasan ni. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi bukan kata kita nak timbulkan provokasi, bukan nak timbulkan kontroversi, bukan nak timbulkan spekulasi, tidak. Kita nak mencari kebenaran. Bagus cakap biar terang. Benar. Tuan Sabri, terang. Jangan nak sembunyi, takut-takut. Ustaz, kenapa orang lelaki kaya ada ajar nak kahwin lagi? Kaya tu apa Tuan Sheila? Puan Sheila? Ni tak apalah, nanti saya sentuh lah. Dia bukan kaya tak kaya. Kaya ni hak jiwa, bukan harta. Tulis kat situ. Orang lelaki kalau berharta nak kahwin lagi. Saya nak bagi tahu. Yang tak berharta pun ramai kahwin. Tu je. Yang tak berharta pun sama. Masalahnya berharta pun tak boleh buat juga. Ini bukan soal berharta tak berharta. Ini soal takdir. Takdir. Inilah masalahnya. Ya Puan Nordiana, ya benar bagus. Muhasabah, kita sama-sama muhasabah. Kita tak nak menyalah-nyalah. Jangan, saya berharap yang menonton ni semua 200 lebih ni, jangan lagi ada paradigma yang melihat ujian itu sebagai benda yang membebankan. Jangan dulu. Kita kena kembali kepada Allah. Terutama dalam ujian yang saya bagi contoh tentang ta'adud poligami. Jangan termasuk kita dalam perbahasan orang yang jahil. Ya, yang menjadikan pandang serong dengan syariat Allah yang Allah benarkan. Jangan. Sebab semua tu ada kebenarannya. Ada je punya
usulnya, asasnya ada. Jangan kita duk pandang sesuatu itu dengan pandangan nafsu, pandangan kecaman. Tak boleh. Sebab itu kita kaji bab ujian dan masalah. Kesimpulannya, kita kena kembalikan semua itu dengan nama Allah. Bila kita tak nampak Allah, perenggan yang bawah. Saya nak tutup. Saya nak tutup. Ni buka tajuk ni panjang lebar pula tadi kan. Okey. Baik. Jadi, bila diri terhijab daripada melihat Allah, maka diri akan sibuk mempersoalkan setiap yang berlaku. Dia akan soal macam tadi, persoalkan kenapa saya diduakan, kenapa saya susah Ustaz, kenapa orang lain senang, ataupun dipersoalkan diri dia, kenapa aku begini-begini. Banyak persoalan yang timbul dalam diri dia apabila diri dia terhijab daripada melihat Allah. Ingat tadi, tak nampak. Keyakinan tak sampai kepada tahapan yang benar. Keyakinan dia masih dalam keraguan kerana masih duduk pada kebendaan. Maka bila datang sesuatu ujian, senang dia nampak diri. Susah pun nampak diri. Nampak? Maka dia akan sibuk mempersoalkan Allah sebenarnya. Kerana itulah akan berlakunya azab kerana diri itu sudah kufur, yakni tertutup daripada melihat kekuasaan Allah. Apabila dia sudah tertutup dari melihat kekuasaan Allah, maka berlakulah kerosakan. Lagi? Oleh itu nikahlah bukan anak dara ikut Rasul. Siapa kata ikut Rasul? Rasulullah kahwin dengan Aisyah anak dara, masalah. Puan Atikah Zulaikha. Jangan kait-kait dengan Rasul kalau kita tak tahu asal usul. Jangan nak kait-kait dengan Rasul. Itu hari seorang ustaz tu cakap, kahwin dengan janda tua. Ingat apa? Rasul tu siapa? Ingat Rasul ni main-main ke? Ingat nak ambil yang second class ke? Macam kita. Kalau nak kahwin, kita pilih suami yang handsome, yang bau bagus. Kalau suami nak kahwin, suka pilih yang tua-tua. Cakap yang pilih yang biasa-biasa. Rasulullah tu pilihan yang terbaik. Allah. Sudah pasti Allah akan pilih yang hebat-hebat. Jangan ingat, janda je dah second class. Ni mentaliti apa ni? Bukan anak dara. Ingat anak dara tu first class ke? Anak dara pun sama je. Kalau tak ada agama, macam orang gila juga. Jangan main-main dengan Rasul. Saya cukup marah. Jangan kain. Cari ibu tunggal pun boleh. Ni soal jodoh. Kalau macam tu baik kau kahwin mula-mula tu cari ibu tunggal. Bak jodoh ni janganlah. Jangan main cuba-cuba cari ibu tunggal lah apalah. Itu kehendak Allah. Dan Nabi pun suruh kahwin dengan anak dara. Ada hadis. Bukannya main-main. Jangan. Ustaz dah senaraikan umur isteri. Betul. Semua isteri-isteri Nabi semua muda-muda. Sebaya dengan Nabi Saudah radhiyallahu anha. Saudah sebaya dengan Nabi umur 53. Nabi kahwin dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha umur 45. Sayyidina Khadijah Nabi umur 25. Itu pun ada yang perbahasan kata sebaya dengan Nabi. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha umur yang kata 9 tahun ada. Semua umur Nabi muda-muda. Umur 24. Nampak? Jangan main-main. Dan Nabi kahwin umur 53 dan ke atas, onward. Kalau saya nak tanya orang perempuan sekarang, kalau umur 53 atau 60 nak kahwin lagi dengan janda tapi umur 24. Agak-agak apa jawab? Puan Atikah, tolong jawab. Gatal, nafsu, tak reti, tak ingat mati. Nampak tak? Dia berkata kat Rasulullah tu. Nabi SAW umur 53 dan onward. Umur 62 Nabi kahwin lagi. Nampak? Semua isi-isi Nabi memang syahid. Isi-isi Nabi yang suami yang syahid di medan perang. Umur muda-muda. 32, 24, 26. Belasan dan 20-an. Satu seorang 30 lebih. Saya akan keluarkan balik strata umur tu. Saya pun tak hafal. Sebab saya baca sampai lalu. Jangan. Saya cukup marah betul. Marahlah. Kalau umur 53. Kalau kita pandai nak ikut Nabi. Ikut Nabi. Umur 53. Pergi cari janda umur 24. Pergi cari. Kita cakap apa? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan, janganlah cuba-cuba nak salah tafsir kehidupan. Janganlah nak kait dengan Nabi, tolonglah. Tolong.
Dan saya pun tak ada cakap poligami kait dengan Nabi. Ada saya cakap? Tak ada kan? Ada saya kata kahwinlah, Nabi suruh kahwin lebih. Ada saya cakap? Tak ada tak? Malah saya syarahkan pula poligami itu kaitannya tentang ta'adud. Takkan tak faham-faham lagi. Itu masuk dia. Janganlah termasuk dengan perbincangan orang biasa-biasa. Ataupun orang yang masih dalam ketakutan. Saya pun tak ada kaitkan dengan, cuba Nabi kahwin, Nabi suruh kahwin lagi. Saya tak pernah kata gitu. Malah, kita kena pastikan setiap kata-kata itu, jangan salah kalau nak kait dengan Nabi. Ingat tu. Sebab tu, kata alaikum bisidik. Kena kata benar. Yang ikut Nabi adalah, apabila Nabi suruh, kata benar. So, kata benarlah. Berkata benar. Jadi, sampaikan kebenaran. Jadi, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Benar puan rahimah. Jadi ingat, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Cukup setakat tu, pukul 9.20 dah. Jadi kita sambung pada besok, kita sambung juga. Nanti kita akan masuk tajuk ta'adud. Saya dah masuk dah itu hari, tajuk ni. Muka surat berapa entah, nanti tengok. Ada tajuk dia. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Terima kasih banyak atas perkongsian masa jemaah semua pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mohon maaf, terkasar kata atau kurang bicara. Apa saja yang saya katakan itu, sekiranya ada kekurangan, mohon maaf. Hanya Allah sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Jadi teruskan istiqamah. Stay tune. Sila duduk, jangan lari. Kita dah masuk tajuk yang sangat panas, iaitu hakikat ujian dan masalah. Hakikat ujian dan masalah. Sambung besok malam, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Aku lu qali haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.